Apakah pandangan berhubung dengan khilaf dalam mazhab-mazhab akidah sehingga ada yang menuduh sesat dan kafir antara satu sama lain seperti Asy'ariyah dan Salafiyah? Pertama, tuan-tuan, kita kena tahu bahawasanya ada perkara yang usul dalam akidah, yang ni kita tak berbeza. Ada benda yang furu' dalam akidah, cabang dalam akidah, yang orang boleh berbeza. Macam dalam fiqh, ada benda yang tak boleh berbeza, ada benda yang orang boleh berbeza. Ada perbahasan-perbahasan yang memang ulama-ulama berbeza. Allah Ta'ala turun 2/3 malam, sulusul akhir, 1/3 yang akhir. Ada yang kata Allah Ta'ala turun dengan layak dengan kebesarannya, tapi dia kata kalau macam tu Tuhan sama dengan manusia, turun. Kalau dia turun, kosong tempat yang dia turun tu. Kalau dia turun, masa bila dia naik? Itu kata mazhab yang tak setuju. Mazhab yang kata turun, dia kata, kenapa kamu kata macam tu? Sebab kamu bayangkan Allah tu macam manusia. Kalau dia turun, tempat tu jadi kosong. Macam mana manusia turun? Sebab dalam kepala kamu ada tajsim dan tashbih. Dalam kepala kamu telah menyamakan Tuhan dengan makhluk. Sebab tu kamu tak boleh fikir kalau Allah turun mesti tempat tu kosong, dia pindah daripada atas turun bawah. Itu maksud turun. Maka kamu yang mempunyai tashbih dalam fikiran kamu, lalu kamu kata orang lain yang tashbihkan Tuhan. Jadi dua mazhab. Dia kata no, tak boleh. Kalau kata turun, dia jadi macam manusia. Kalau turun bila naik? Kalau Allah turun bila dia naik? Kalau kamu tanya macam tu, susah. Nanti orang akan tanya juga, kamu percaya tak Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalu malaikatu war ruh. Malaikat dan ruh Jibril turun. Kalau dia turun di Malaysia baru tengah malam. Sehari tempat lain pula masih duduk siang, baru nak malam. Masa bila dia turun, masa bila dia naik? Tapi turunnya itu tak sama dengan turun yang kita faham. Macam hadis jariyah, ni pun salah hatta di kalangan so-called Salafiyah. Bukan maksud Tuhan itu di atas, tapi ulu Allah Ta'ala. Kena alam syahadah, alam kita, dan alam ghaib Allah Ta'ala ni tak sama dengan kita. So semua tak bolehlah nak samakan Allah dengan makhluk. So ada dua mazhab. Satu tak mau, tanzih. Dia kata kalau buat macam tu nanti pemikiran manusia jadi keliru. Yang kedua kata kalau yang keliru tu sebab hampa keliru daripada awal. Kalau hampa daripada awal start fikiran hampa Allah tak sama dengan makhluk, macam mana pun dia tak sama, kita mendengar, dia mendengar kita tak sama dengan mendengar dia, kita melihat, dia melihat dia tak sama dengan melihat kita. Dia turun tak sama dengan makhluk turun. Tidak bermakna kalau dia turun tempat atas turun ke bawah, tempat atas jadi kosong, maka berlaku intiqal mahal. Itu lain, itu makhluk. So ada dua, ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah dengan khilaf dengan Asy'ariyah. Ada mazhab salaf, hatta di kalangan salaf itu sendiri ada yang mentakwilkan, ada yang tidak mentakwilkan dalam beberapa bab. Semua mereka di dalam itar ahlul Islam. Semua mereka ahlul qiblah, ahlul syahadah. Bahkan untuk lebih luas, semua mereka itu ahlus sunnati wal jamaah. Mutaakhir ini, sebelum tu pun ada, timbul puak-puak yang memecah belah kaum orang Islam. Asy'ariyah kafirkan Salafiyah, hak Salafiyah kafirkan Asy'ariyah. Semuanya tidak memberi manfaat. Dalam
akidah yang seperti ini. Mungkin kita kata akhta, salah, tapi bukan sampai mengkafirkan, kerana kesemuanya bermaksud tanzih. Kesemuanya selagi mana menyatakan laisa kamislihi syai'. Hatta ulama-ulama dalam tradisi ilmu, mereka yang seperti Al-Imam Az-Zamakhsyari, Al-Imam Az-Zamakhsyari, Jarullah Umar Az-Zamakhsyari, Mu'tazilah, tapi imam. Ibn Hajar takhrijkan hadis-hadisnya dalam Al-Kashaf. Al-Qadi Abdul Jabbar, Mu'tazili. Ada yang dinasabkan dengan Qadari. Di kalangan para ulama, Muhammad Ibn Ishaq antara yang dituduh sebagai qadar. Qatadah bin Da'amah Asy-Syadusi dituduh. Kalau kita nak main macam tu, menyesatkan, tak ada faedah. Kita kata dia punya pendapat, kita tak setuju. Ni punya pendapat, kita setuju. Yang ni kita tak setuju. Dalam hadis Bukhari yang selalu saya sebut ulang, tuan-tuan, Nabi SAW cerita satu orang lelaki yang bila dia nak mati, dia rasa dia berdosa banyak dah. Dia minta supaya anak-anak dia bakar dia. Idza mittu fa ahriquni thumma dhanuni thumma dharuni fir rih. Kalau aku mati, bakar aku, tumbuk mayat aku ni bagi halus, summa dharuni fir rih, kemudian pi tempat angin kuat tu, lepas abu mayat aku tu supaya mayat tu bertebaran. Dia kata, fa wallahi la in qadarani rabbi la yu'adzibani azaban la yu'adzibuhu ahada. Demi Allah, kalau Tuhan dapat tangkap aku, dia azab aku yang mana dia tak azab siapa-siapa pun macam tu. Pasal apa dia suruh tumbuk tu? Dia duk ingat bakar, halui, lepas ke angin, abu pi merata, Tuhan tak tangkap, tak boleh tangkap dia dah. Punya akal. Geng tu duk ada lagi bala. Mungkin nak tu buat duk bakar lah kan. Lah hadis dia kata falamma mata fu'ila bihi dhalik. Bila dia mati, anak-anak dia buat macam tu, dilakukan pada dia seperti itu. Bila dia mati, ambil, buang. Lepas pada tu Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan bumi supaya bumi himpun dia. Fajma'i ma fiki min. Allah perintah kat bumi, himpunkan debu dia tu. Bumi pun perintah, fa fa'alat fa idza huwa qa'im. Bumi pun buat, tiba-tiba dia berdiri depan Tuhan. Tuhan himpunkan dia. Dia nak lari dengan Tuhan, Allah himpun dia. Nak lari mana Tuhan Allah Ta'ala? Segala langit dan bumi yang begitu luas dia punya, dia ada fikir dia boleh lari. Allah tanya dia dalam hadis sahih, ma hamalaka ala ma sana'at? Pasal apa buat macam ni? Allah tanya dia, pasal apa buat macam tu? Qala ya Rabb khasyatuk. Wahai Tuhan, takut kat kau. Nabi kata fa ghafaralah, Allah ampun dia. Hadis ni menimbulkan iskal.
Hadis ni menimbulkan persoalan. Macam mana Allah ampun dia? Dia ni ada masalah akidah yang serius ni. Apa masalah akidah dia yang serius? Dia duk sangka Tuhan tak boleh tangkap dia. Dia syak. Dia tak beriman pada kudrat Tuhan yang maha berkuasa. Dia rasa dia boleh lari dan lepas daripada Allah Ta'ala. Apa lagi masalah dia ni? Cuma yang ada kepada dia satu benda. Ada apa? Takut Allah. Ulama-ulama bahas hadis ni. Al-Khattabi, Ibn Taymiyah sebut, Ibn Qayyim sebut, banyak. Ibn Hajar sebut dalam Fathul Bari. Dia kata punca dia, sebab dia ni tak ada orang ajak dia akidah yang betul. Sebab tu dia salah lah akidah dia ni. Tapi bagusnya dia ada takut kat Tuhan. Kenapa Tuhan ampun dia? Sebab dia tak dapat maklumat yang betul tentang akidah ni. Kalau ada orang ajak dia, Tuhan tu bukan macam tu. Tuhan ala kulli syai'in qadir, berkuasa atas segala-galanya. Dia tak dapat benda tu kat dia. So dia pakai ijtihad sendiri dia ya. Takut kat Tuhan, aku nak kena belah lah kali ni. Tapi dia percaya Tuhan ada. Tuhan akan azab dia kalau dia salah. Kerana dia tak sampai. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tak akan azab sehingga kami menghantar rasul. Kata dia mereka, kalau orang sepertinya diampunkan oleh Allah kerana dia salah, tak dapat maklumat yang betul. Inikala pula para ulama yang membahaskan akidah, yang bertujuan nak mensucikan Allah, yang bertujuan untuk meninggikan Allah Ta'ala, yang bertujuan nak mengikut titah perintah Allah, nak mengikut nas-nas Quran dan Sunnah. Kalaupun silap, mereka lebih berhak untuk diampunkan dibandingkan dia ni. Maka dengan itu, kita hanya kata salah, silap. Jangan duk kata ahli neraka lah, yang ni kekal dah daripada ni. Ini semua kita jangan duk pi mazhab-mazhab hak duk lawan mengkapir hak kita tengok yang timbul di dalam kalangan orang Islam, terutama penceramah-penceramah ni. Hari tu dah habis dah hak jenis puak hak duk kapir di mulut ni, mukapir ni. Harap jangan duk marilah yang lain-lain pula. Kita diperlih ni mengambil manhaj yang sederhana dan hal-hal yang seperti ini. Kita kata salah, lemah, pendapat yang lemah, pendapat yang marjuh, pendapat yang rajih, yang lebih azhar, yang lebih asah, yang lebih kuat. Yang lain itu kita menyatakan pendapat yang tak diterima, lemah, tetapi kita tak menghukum fulan kafir, fulan ni kafir, ahli neraka dan seumpamanya. Demikian itu bukan pendekatan yang sepatutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.